Salam sejahtera, Dr. Izham dan rakan-rakan. Pada hari ini kami akan membentangkan sebuah program yang bertajuk Kotak Pengajaran atau singkatannya TAKPE. Ahli kumpulan terdiri daripada saya, Vatsala Krishnasamy, Nur Izzati binti Hamdi dan Yasoda anak perempuan Manoharan. Program aplikasi Kotak Pengajaran TAKPE yang dirancang selama 3 minggu adalah untuk mengurangkan beban guru dan menggalakkan penggunaan teknologi maklumat yang mempunyai unsur jenaka dalam pengajaran. TAKPE ialah sebuah aplikasi yang memuatkan video-video pengajaran yang berunsur lucu sekaligus membantu murid meningkatkan pemahaman dan menjadikan pembelajaran menarik. Guru-guru akan dibahagikan kepada kumpulan 3 hingga 4 orang mengikut panitia untuk berkolaboratif menghasilkan video-video pengajaran yang lucu ini. Pengenalannya, Intan Marfarina pada tahun 2021 menyatakan TMK dapat memudahkan murid untuk mengikati konsep yang disampaikan, meningkatkan pemahaman murid dengan persembahan isi pengajaran yang berbantukan teks, gambar dan bunyi, sekaligus meningkatkan minat murid terhadap pelajaran mereka, juga memotivasikan mereka untuk belajar. Mengikut Muhammad Samsudin, Muhammad Fazil dan Narita Muhammad Nur pada tahun 2012, unsur jenaka yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran telah membantu meningkatkan kemahiran bertutur 10 orang murid tahun 1 di sebuah sekolah kebangsaan bahagian pedalaman dan pulau di Kelantan. Menurut Nasiri dan Mafaf Keri pada tahun 2015, penerapan unsur jenaka dalam pembelajaran kuliah meningkatkan keyakinan dalam diri pensyarah apabila para pelajar bersemangat dan turut serta dalam aktiviti sepanjang kuliah dijalankan, juga mengelakkan aktiviti bercerita dan bergosip sesama pelajar. Hatfield dan Ainscow pula menyatakan kolaboratif dikatakan sebagai salah satu elemen sistem penambahbaikan sekolah secara kendiri yang berjaya diamalkan oleh beberapa negara seperti United Kingdom dan Kanada. Juga menurut Muhammad Sani dan Muhammad Izham pada tahun 2012, budaya sekolah yang merangsang pelaksanaan perubahan dengan berkesan haruslah mempunyai elemen seperti berkongsi norma dan nilai, mementingkan pembelajaran pelajar, dialog dan reflektif, amalan usaha sama dan kolaborasi dengan elemen ini berjalan antara satu sama lain. Obidik pada tahun 2017 pula menyatakan guru perlu sentiasa menghadiri latihan, seminar dan bengkel secara berkala dan sentiasa ditawarkan kepada guru secara berterusan bagi meningkatkan pengetahuan dan prestasi dalam PDP. Menurut Chong dan rakan-rakan pada tahun 2018, pendidikan abad ke-21 mempunyai hubungan dan kaitan langsung antara pedagogi guru dengan alat teknologi yang tidak boleh dipisahkan kerana kedua-dua aspek ini adalah pelengkap bagi mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran. Menurut Nur Aida Mahad dan Khatijah Abdul Razak pada tahun 2023, kreativiti merupakan antara elemen yang penting perlu dilaksanakan dalam pembelajaran abad ke-21. Rasional projek TAPE ialah kami telah melaksanakan sebuah tinjauan awal dengan 10 soalan diajukan kepada 40 orang guru di Sekolah Menengah Seri Akmar, dan kami dapati isu-isu yang dihadapi oleh guru ialah tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk menghasilkan bahan pengajaran yang berkualiti serta kesukaran untuk mendapatkan bahan pengajaran yang berkualiti serta kesukaran untuk mendapatkan yang percuma dari internet, dan juga mereka tiada peluang untuk berkolaboratif dan juga guru kurang kreatif dalam menghasilkan bahan pengajaran. Visi projek TAKPE ialah menyediakan platform untuk guru menggunakan elemen TMK serta bahan pengajaran berunsur lucu untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran, manakala misi pula mengurangkan beban guru di Sekolah Menengah Seri Akmar untuk menghasilkan bahan pengajaran berkualiti dan berunsur lucu, dan juga meningkatkan bakat dan kreativiti guru serta meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan menyediakan platform untuk berkolaboratif. Matlamat program TAKPE atau Kotak Pengajaran ialah guru-guru mempunyai latihan, pengetahuan dan kemahiran untuk menghasilkan dan menggunakan bahan TMK dalam pengajaran. Objektif program ini adalah untuk yang pertamanya ialah 100% guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam menghasilkan dan mengintegrasikan bahan pengajaran aplikasi TAKPE yang berunsur lucu. Yang keduanya, 100% guru boleh menggunakan aplikasi TAKPE dalam pembelajaran
Untuk meningkatkan kefahaman murid diukur melalui pentaksiran dan 100% guru boleh bekerjasama untuk menghasilkan sekurang-kurangnya satu video pembelajaran yang berunsur lucu dalam masa 7 hari. Ini adalah jadual perbandingan dan dalam jadual perbandingan ini kami tunjukkan keadaan sedia ada dan keadaan baharu yang akan berubah apabila aplikasi takpe digunakan. Pada keadaan sekarang, guru menghadapi kesukaran mendapatkan bahan pengajaran berkualiti dari internet kerana ada yang perlu dibayar. Apabila takpe diaplikasikan, guru mudah mendapatkan semua bahan pengajaran dari aplikasi takpe dengan percuma. Guru juga tidak mempunyai masa yang banyak dan rasa terbeban serta tertekan untuk menghasilkan bahan pengajaran sekarang. Apabila aplikasi takpe digunakan, guru boleh berkolaboratif menghasilkan bahan pengajaran dan rasa terhibur dalam masa yang singkat banyak bahan pengajaran yang dapat dihasilkan. Guru kurang kreatif dan hanya guna buku teks serta bahan pengajaran sedia ada yang tidak menarik minat murid. Apabila aplikasi takpe digunakan, video yang dihasilkan mempunyai elemen lucu dan ini mampu menarik minat murid untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Guru sekarang tidak mempunyai pengetahuan dan kemahiran menerapkan elemen TMK dalam pengajaran. Apabila program ini dilaksanakan, guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran dan selesa menerapkan elemen TMK dalam pengajaran. Teori yang kami gunakan ialah teori perubahan pendidikan oleh Fullen yang menekankan kesediaan guru untuk menerima dan melaksanakan perubahan. Sesuatu perubahan yang dilakukan dianggap sebagai proses yang berlaku dalam tempoh masa tertentu untuk mengubah individu atau situasi. Terdapat 3 fasa umum dalam pembahagian proses perubahan mengikut teori perubahan pendidikan oleh Fullen, iaitu fasa permulaan, fasa pelaksanaan dan fasa penginstitusian. Fasa permulaan mencakupi proses penelitian yang membawa kepada seseorang itu membuat keputusan untuk menerima inovasi yang berkaitan. Fasa ini dapat menentukan seseorang dapat menerima perubahan dengan sikap positif atau negatif. Fasa pelaksanaan atau dipanggil juga fasa penggunaan awal ialah pengalaman awal dalam proses untuk mempraktikkan perubahan tersebut. Akhir sekali, fasa penginstitusian merujuk kepada keadaan sama ada perubahan dijadikan sebagai sebahagian daripada sistem yang sedang berjalan atau sebaliknya. Slide yang seterusnya akan disambung oleh rakan sekumpulan saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada Dr. Izam dan rakan saya iaitu Cikgu Watsat. So, saya akan memulakan dengan model perubahan RAN. So, model ini berasaskan kajian yang dijalankan oleh RAND Corporation pada tahun 1973 sehingga 1978 dengan sokongan Pejabat Pendidikan Amerika Syarikat mengenai perubahan pendidikan Berman dan McLaughlin 1978. Tujuan utama kajian adalah untuk menentukan faktor yang menyebabkan atau menghalang perubahan pendidikan. Walau bagaimanapun, penyelidik telah membuat suatu hipotesis model perubahan pendidikan untuk memandu ke arah pengumpulan data dan analisis. Menurut Berman dan McLaughlin 1978, proses perubahan di sekolah melibatkan 3 langkah yakni langkah pertamanya adalah daya usaha, keduanya ialah implementasi, ketiganya adalah penggabungan. So, ini adalah model RAN 1978 daripada sumber adaptasi dari buku pengurusan perubahan makro dalam pendidikan iaitu daripada Muhammad Sani Ibrahim dan Muhammad Izam Muhammad Hamzah 2012. Seterusnya untuk senarai jawatankuasa projek. Untuk program kita iaitu Kotak Pengajaran Takpe peringkat Sekolah Menengah Sri Akmal, ini adalah ahli-ahli jawatankuasa induk. Sebagai pengerusi iaitu pengetua, Puan Sushila Rani akan meluluskan kertas kerja, meluluskan peruntukan kewangan, menyelia pelaksanaan projek dan memantau perjalanan projek. Seterusnya untuk pertimbalan pengerusi iaitu Cik Nur Fazila binti Samad selaku GPK Co-Curriculum akan membantu pengerusi dalam kelancaran projek dan memantau perjalanan projek. Seterusnya sebagai setiausaha iaitu Cik Yashota Manogaran akan menguruskan makluman kepada semua guru, menguruskan urusan surat menyurat dan mesyuarat dan majlis pelancaran projek. Selaku bendahari iaitu Cik Ria Natasha Zulkifli akan menyediakan anggaran perbelanjaan projek, menyediakan laporan perbelanjaan juga.
Seterusnya, bagi ahli jawatan kuasa kerja, pengarah programnya terdiri daripada Cik Watsal anak perempuan Krishnasamy akan menyediakan kertas kerja. Seterusnya, bagi protokol, Encik Muhammad Niza bin Muhammad Nizam akan memantau keselamatan sepanjang pelaksanaan projek dan menyusun atur majlis mengikut protokol. Seterusnya, untuk buku program dan banner, Cik Nur Izzati binti Hamdi akan menyediakan buku program dan juga menempa dan mengantung banner. Untuk peralatan, Encik Muhammad Farid Kacim Aidin akan mencari alternatif dan penyelesaian sekiranya ada gangguan teknikal. Untuk siar raya, Encik Gunasegaran anak lelaki Vadi Velu akan memastikan siar raya berfungsi dengan baik. Penyelaras aktiviti pula terdiri daripada Puan Mazlin Harati Muhammad Syafiq akan mengurus perjalanan aktiviti mengikut tentatif dan akan sentiasa berhubung dengan semua AJK. Bagi sijil dan cenderamata pula, Puan Dr. Siti Hawa binti Jamal akan menempak cenderamata untuk penceramah dan akan menyediakan sijil untuk guru-guru juga. Bagi fotografi dan AJK media sosial, Puan Laina, Miss Nandini dan Encik Abdul Karim Wahidun akan mendokumentasikan program dan juga membantu membuat laporan dan memuat naik dalam media sosial. Tentatif program terdiri daripada 3 minggu. Minggu pertama daripada langkah pertama iaitu daya usaha, kita akan memberi ceramah dan tutorial untuk membuat kotak pengajaran TAPA. Tarikhnya terdiri daripada 8 Januari 2024 iaitu dari pukul 8 hingga 1 tengah hari. Aktivitinya terdiri daripada majlis perasmian program iaitu dengan objektifnya menerangkan kepentingan dan rasional pelancaran aplikasi TAPA. Seterusnya, pembentangan video lucu tentang keadaan semasa dan yang ingin diubah akan ditayangkan. Ia adalah untuk memberi penerangan tentang keadaan sedia ada dan keadaan yang ingin diubah serta meningkatkan motivasi guru untuk mengaplikasikan perubahan. Seterusnya, bagi ceramah, kita akan mengadakan aplikasi TAPA sebagai latihan modul 1 iaitu memberitahu tutorial tata cara membina bahan pengajaran dalam bentuk video dulu. Guru akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam menghasilkan dan mengintegrasikan bahan pengajaran aplikasi TAPA yang berunsur lucu sebagai objektifnya. Untuk latihan modul 2 pula, kita akan memberikan tutorial tata cara penggunaan aplikasi TAPA dan ia merangkumi proses reka bentuk grafik kreatif dalam video menggunakan aplikasi dan proses memuat naik video menggunakan aplikasi. Objektifnya adalah sama seperti latihan modul 1. Latihan modul 3 terdiri daripada tutorial membaca statistik dalam aplikasi dan tetapan-tetapan lain seperti blog dalam aplikasi yang memberi maklum balas tentang video yang akan dibuat naik. Objektifnya adalah sama seperti latihan modul 1 dengan 2. Untuk minggu yang kedua iaitu langkah kedua iaitu implementasi. So kita akan menggunakan minggu ini untuk penyediaan bahan video mengikut panitia. Tarikhnya terdiri daripada 15 Januari 2024 dan masanya 8 hingga 1 tengah hari. Aktiviti-aktiviti terdiri daripada kita akan memulakan dengan pembahagian kumpulan mengikut panitia dan ketua kumpulan dipilih. So, setiap kumpulan terdiri daripada 3 hingga 4 orang guru. Seterusnya, guru-guru akan memuat naik aplikasi TAPA dalam telefon guru-guru. Jawatan kuasa sokongan dibentuk untuk memberi sokongan, menerima maklum balas dan memberitahu tahap pelaksanaan kepada semua kumpulan. Seterusnya, bagi penyediaan bahan bantu, mengajar dalam kumpulan melalui perbincangan dan akan merancang kandungan persembahannya. Seterusnya akan membina bahan pengajaran dalam bentuk video berpandukan silibus yang diberikan dengan kreatif. Dan akhirnya video dikongsi dan akan dinilai. Objektifnya ialah guru boleh bekerjasama untuk menghasilkan sekurang-kurangnya satu video pembelajaran yang berunsur lucu dalam masa 7 hari. Untuk tentatif program untuk minggu ketiga adalah sesi pengabungan iaitu penyelarasan aplikasi.
So tarikhnya terdiri daripada 22 Januari 2024 iaitu dari pukul 8 hingga 1 tengah hari. So aktivitinya terdiri daripada penggabungan video-video yang dibina, dimuat naik dalam aplikasi TAPA untuk digunakan dalam bilik darjah. Seterusnya, pemantauan aplikasi akan dipantau oleh pentadbir berdasarkan laporan statistik dari penggunaan aplikasi. Keberkesanan program akan dinilai melalui ujian pentaksiran murid bagi bab yang diajar menggunakan aplikasi TAPA. Objektifnya terdiri daripada guru boleh menggunakan aplikasi TAPA dalam pembelajaran untuk meningkatkan kefahaman murid yang diukur melalui pentaksiran. Ini adalah cartagan. So, kita akan memulakan aktiviti atau program ini dari November sampai bulan April. So, perbincangan awal projek dan menyediakan kertas kerja akan dibuat dalam minggu pertama dan kedua dalam bulan November 2023. Perbincangan pengagihan tugasan akan dilakukan di minggu kedua dan ketiga dalam bulan November juga 2023. Kajian ini akan dilakukan pada minggu ketiga dan keempat dalam bulan November 2023. Kertas kerja akan dilakukan pada minggu pertama pada bulan Disember 2023. Pengurusan surat menyurat dan pengahiran surat akan dilakukan minggu kedua dan ketiga pada bulan Disember. Dan untuk mencari dana, kita akan membuat pada minggu keempat dalam bulan Disember. Untuk melaksanakan program perubahan, kita akan membuat daripada Januari 2024 dari minggu pertama sampai bulan April ke minggu terakhir. Anggaran bajet untuk program kita dibahagikan kepada dua iaitu peruntukan kokurikulum dan sumbangan kelab ICT. Secara keseluruhan kita akan menggunakan 5,000 untuk program ini. Allowance penceramah perbelanjaan terdiri daripada allowance penceramah, pembelian aplikasi TAPA, sijil peserta dan cenderamata penceramah, banner, bahan cetakan. So, ia terdiri daripada RM5,000. Seterusnya, untuk penjelasan aktiviti projek berdasarkan model RAN. Berdasarkan model RAN, menurut Berman dan McLaughlin 1978, proses perubahan di sekolah melibatkan 3 langkah yakni. Pertama sekali adalah daya usaha. Usaha pada tahap ini berfokus pada bagaimana aplikasi TAPA dapat menuju ke arah kemajuan guru dan murid-murid. Untuk itu, video-video lucu yang memuatkan bagaimana aplikasi TAPA dapat mengubah keadaan sedia ada kepada keadaan berubah yang menjadi indikator kejayaan dikomunikasikan kepada guru-guru pada awal program. Seterusnya, juga pada tahap ini, guru-guru akan membincangkan rasional dan kepentingan aplikasi TAPA dalam menangani masalah yang dihadapi di bilik darjah. Usaha juga akan berfokus pada bagaimana intervensi ini dapat mencapai matlamat serta strategi dan sokongan proses untuk mencapai matlamat program. Juga modul 1, modul 2 dan modul 3 adalah berfungsi sebagai sumber yang boleh dirujuk sebagai bahan sokongan usaha dan implementasi aplikasi TAPA. Seterusnya untuk implementasi. Implementasi adalah fasa kedua dalam pelaksanaan program aplikasi TAPA. Aplikasi TAPA dimuat naik oleh semua guru dalam telefon pintar mereka. Pada tahap ini, guru-guru akan berkolaboratif dalam kumpulan menghasilkan bahan pengajaran iaitu video-video yang lucu berdasarkan mata pelajaran dan silibus yang sesuai. Perbincangan tentang video yang ingin dirakam akan dibuat. Masa perbincangan ini akan dimasukkan dalam sebagai satu komuniti pembelajaran profesional iaitu PLC dalam sistem pengurusan latihan guru SPL KPM. Jawatan kuasa sokongan memberi bantuan kepada
bantuan dan memaklumkan tahap pelaksanaan program kepada ketua kumpulan serta menerima maklum balas jika ada kekangan dalam melaksanakan program. Akhirnya, penggabungan. Penggabungan video-video yang dihasilkan dan mencapai kualiti yang ditetapkan dimuatnai dalam aplikasi TAPA. Guru-guru perlu menggunakan bahan pengajaran dalam aplikasi ini dalam pengajaran dan pemudacaraan dan akan dipantau oleh pihak pentadbir sekolah. Kejayaan program ini akan diukur daripada laporan statistik penggunaan video-video yang dimuatnai yang boleh didapatkan daripada aplikasi TAPA. Keberkesanan program akan dinilai melalui ujian pentaksiran murid bagi bab yang diajar menggunakan aplikasi TAPA. Seterusnya adalah implikasi. Implikasi terdiri daripada 3 bahagian iaitu dasar, amalan dan latihan. Untuk dasar, pengumbal dasar perlu memberi penjelasan dan kepentingan dan kelebihan mengaplikasikan teknologi dalam pengajaran dan pemudacaraan serta mewajibkan guru menghasilkan inovasi sesuai dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 sampai 2025. Anjakan ketujuh iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan pembelajaran di Malaysia seperti yang diasratkan oleh KPM. Dasar yang sedia ada harus membuat perubahan supaya penggunaan teknologi seperti aplikasi kotak pengajaran TAPA dapat diaplikasikan di bilik darjah. Seterusnya bagi amalan, guru-guru perlu didedakan dengan pelbagai kaedah teknik dan strategi pengajaran menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam pengajaran. Kementerian perlu mengadakan pameran inovasi serta mengalahkan penglibatan guru dalam menyertai pertandingan inovasi di peringkat kebangsaan. Kementerian Pendidikan juga perlu menambahbaikkan kemudahan-kemudahan bagi mengakses platform TAPA supaya sistem pendidikan negara menjadi lebih berkualiti dan berdaya saing dari segi peringkat global. Akhirnya untuk latihan, pihak pentadbir sekolah perlu memberi sokongan dan mengalahkan budaya mengamalkan inovasi TMK dalam pengajaran dan pemudacaraan. Selain itu, pentadbir sekolah juga harus memberikan latihan dalam perkhidmatan untuk memastikan guru-guru mahir menggunakan TMK semasa pengajaran di bilik darjah. Pelantikan seorang guru mentor atau ketua kepada guru-guru yang kurang mahir, kurang pengalaman dan pengetahuan akan dapat meningkatkan kolaboratif antara guru serta mewujudkan sistem sokongan untuk perubahan yang ingin dibawa. Guru-guru dapat merasai kepentingan penguasaan aplikasi TAPA dan menjadi satu dorongan kepada mereka untuk menghadiri kursus dan bengkel berkaitan platform TAPA untuk meningkatkan kemahiran mereka. Dengan ini, guru-guru akan dilahirkan sebagai guru-guru yang mempunyai kemahiran ICT dan penggunaan TAPA. Mereka dapat melaksanakan PDPC yang menarik. Ini dapat meningkatkan kefahaman murid dalam pelajaran. Akhir sekali ialah kesimpulan. Model perubahan RAN memberikan garis panduan yang cukup jelas kepada melaksanakan kepada guru-guru bagi melaksanakan perubahan ini. Program aplikasi TAPA akan mencapai objektifnya jika semua pihak melaksanakannya seperti yang dirancang. Sekiranya guru-guru mendapat latihan serta pendedahan yang berkualiti serta kreatif dalam penghasilan video yang lucu, hasilnya murid-murid akan seronok belajar serta memahami perkara yang diajar dengan jelas tanpa rasa bosan. Dan ia juga pada segi pihak pentadbir harus mengalahkan inovasi dalam kalangan guru yang dapat meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi. Dan perubahan yang diusahakan melalui program ini akan menghasilkan guru-guru yang lebih kreatif dalam menyampaikan isi pembelajaran serta mewujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih baik kepada murid-murid. Akhirnya, ia akan dapat meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita. Secara tidak langsung, ia menyumbang kepada pembinaan model insan yang lebih holistik sejajar dengan sarana Kementerian Pelajaran Malaysia. Sekian, terima kasih.